kerana datang pada sesi pada hari ini. Dan sesi pada hari ini kita akan kali ini kita akan rekodkan dan saya akan letaklah di YouTube untuk kita tengok pada masa akan datang. Jadi macam saya katakan, pada hari ini saya akan present tentang Cosmo Trading Strategy, macam mana yang saya present pada minggu lepas. Cuma kali ini dia akan lebih detail dan dia akan gabungkan slide 1 dengan slide 2 saya secara lebih komprehensif. Jadi untuk semua yang ada di online pada hari ini, kalau nak tanya apa-apa, guna je butang chat dekat tepi tu dan boleh tanya soalan. Atau kalau nak tanya secara langsung masa sesi berjalan juga, dipersilakan. Okey, jadi tanpa buang masa, saya akan teruskan dengan Cosmo Trading Strategy. Slide kita ada 57 slide. Harap semua dapat bersama kita sampai ke sesi akhir pada hari ini. Jom kita mulakan. Okey, jadi seperti mana yang saya bagi tahu pada minggu lepas, bila kita nak mulakan trading strategy, kita kena ada platform. Dua platform yang saya recommend. Boleh pakai Binance dan juga boleh pakai FXQM. Mana-mana pun boleh, nak pakai spot pun boleh, nak pakai leverage pun boleh. Keduanya kena ada peralatan untuk guna, sama ada laptop, PC, iPad ataupun mobile phone yang ada skrin besar. Yang ketiga mestilah kena ada duit. Jadi kalau tak ada duit, kita boleh pakai demo account. Okey, jom kita mulakan. Apa tu Cosmo? Itulah topik kita pada hari ini, yang mana saya akan terangkan lebih slow, lebih relax dan lebih detail. Kemudian kita akan tengok kepada 4 komponen Cosmo, iaitu stochastic, MACD, engulf dengan pengiraan stop loss, dan seterusnya kita akan habiskan dengan market map. So, what is Cosmo? So, Cosmo adalah gabungan idea yang ada 6 komponen, iaitu consistency, keadaan overbought ataupun oversold, okay, OO, S, pengurusan stop loss ataupun stop loss management, M, MACD dan juga mapping, dan last sekali adalah engulf. So, Cosmo adalah satu variasi daripada quant strategy. Kalau kita pernah dengar sebelum ni, ada terlalu banyak strategi trading di pasaran. Kita ada SNR, SND, kita ada trend line, kita ada head and shoulder dan sebagainya. So Cosmo ni dia adalah variasi daripada quant. Bila kita kata pasal quant, dia adalah penggunaan indicator. Maksudnya kita menggunakan multiple signal untuk sampai kepada entry, iaitu buy ataupun sell. Jadi kena faham pasal Cosmo ni, dia hanya valid kalau ketiga-tiga setup tu. Maknanya kita ada gabungan stochastic, MACD dengan engulf. Kalau satu je masuk, dia tak jadi. Dia kena ada gabungan yang kita dah susun, ada setup, baru boleh entry. Okey, seperti mana saya pernah katakan sebelum ni, market sebenarnya bergantung kepada map. Map ni macam kita pergi ke mana-mana tempat, kita tengok secara dekat, kita nampak bukit. So kita rasa bukit ni dah besar. Tapi bila kita tengok daripada belakang, kita pergi ke belakang, kita tengok daripada jauh, kita tengok rupa-rupanya ada gunung, ada sungai yang lebih mewarnai cerita dalam kita punya gambar. Trading juga macam tu. Bila kita pakai teknik, kita hanya nampak satu-satu setup sahaja. Tapi bila kita pakai map, kita boleh nampak cerita sebenar. Adakah market tengah naik atau market tengah turun. Tanpa map, Cosmo boleh jalan. Dengan map, dia punya result adalah lebih baik. Okey, jom kita faham tentang K ataupun consistent. Realitinya tuan-puan, tidak ada istilah holy grail teknik. Ini yang saya cuba sampaikan, ini yang saya cuba bagi tahu pada semua orang. Sebab ramai orang kata, saya kalau boleh, saya nak teknik yang saya masuk mesti 100% win rate. No. Market is mixed with so many external factor. Ada berita, ada news, ada whales, ada big boys, dan mereka akan kacau market. Sebab tu bila kita aim pada satu teknik, kita kena tahu teknik ni win rate dia berapa. Dan Cosmo win rate dia adalah 65%. Dan itulah cara untuk kita nanti decide sama ada kita berjaya atau tidak dengan teknik tersebut. Okey, apa maksud 65%? Contohlah tuan-puan, tuan-puan ada 20
trade, 20 kali tuan-puan masuk entry, 13 menang, 13 berjaya sampai TP, 7 lose. Katakanlah kita pakai risk reward ratio 1:1. 13 menang kali dengan 1 US dollar dapat 13 dolar. 7 kalah kali dengan 1 US dollar bersamaan dengan minus 7 dolar. So kalau 13 tolak 7, kita masih lagi dapat 4 US dollar. Sekali imbas, kita tengok macam ni penatlah, sikit je dapat. Tapi kita kena tengok pada jangka masa lagi panjang. Teknik Cosmo ni dia punya setup dia fleksibel. Maksudnya dia punya entry lagi banyak. So kita target kepada higher frequency. Lagi banyak entry, follow consistent win rate, kita boleh dapat net profit. Dekat sini saya nak tanya kepada tuan-puan, faham tak konsep win rate ni? Ke nak saya tunjuk dengan contoh lain? Saya sebenarnya dah buat satu calculator untuk kita tengok bersama-sama. Nak tengok ke? Nak proceed je dulu? Okey, tak apa. Saya akan proceed je dahulu. K yang pertama, consistent win rate. K yang kedua ialah consistent trading time. Sekarang ni, market kalau kita tahu, dia dipengaruhi oleh pasaran-pasaran yang berbeza. Dunia berputar 24 jam, siang lebih awal di Tokyo dan Sydney, lagi lambat di London dan New York. So, orang bangun pagi-pagi, orang trade pada waktu yang berbeza. Kerana itu, saya dah mapkan tuan-puan boleh tengok pada carta, trading time mengikut waktu Malaysia. Ni dah waktu Malaysia. Pada 5 pagi sampai pukul 1 petang adalah waktu trader-trader daripada Australia trading. Pada pukul 7 pagi waktu Malaysia sampai pukul 3 petang, trader-trader daripada Jepun dan juga di punya negara sekitar adalah Korea dan sebagainya trading. Pukul 3 petang sampai pukul 11 petang, 11 malam, trader-trader daripada belah-belah Eropah ataupun kita panggil London market. Dan daripada pukul 8 malam sampai ke pukul 4 pagi adalah trader-trader daripada US. Okay? Sekarang ni tuan-puan saya nak tanya, kat mana volume paling besar di mana semua trader ni hampir bergabung pada waktu tersebut untuk trade? Ya, sebenarnya trader-trader ni berada pada waktu Malaysia pukul 4 petang sampai pukul 9 malam. Di sinilah sebenarnya waktu yang paling padat di mana semua trader lebih banyak trading. Okey? Dan pada waktu Malaysia dalam pukul 2 pagi sampai 2 Allahu Akbar. Daripada 2 pagi sampai ke 6 ataupun 7 pagi adalah di waktu di mana volume trading itu sangat rendah. Sebab kita ada New York session close ganti dengan Sydney session, dan Sydney session ni pun tidak ada banyak volume. Bila kita target trading, kita target daripada pukul 8 pagi sampai 1 pagi sahaja dan fokus pada pukul 4 petang sampai 9 petang. Kenapa kita kena cari volume? Kenapa kita kena cari volume adalah kerana volume memastikan nombor satu, kita punya spread atau liquidity menjadi thin, menjadi nipis. Bila tak cukup liquidity, spread menjadi besar, kita nak kejar profit sikit-sikit tak boleh. Nombor dua, bila banyak trader dalam pasaran, kita punya target technical analysis lebih tepat. Ini ialah untuk weekday. Macam mana untuk mingguan? Untuk mingguan, trading dia akan paling gelong, kalau kita tahu bergelong-gelong ni, ialah pada hari Isnin. Ini kerana kebanyakan trader akan rehat pada weekend. Jadi Isnin tu kita akan tengok tiba-tiba TA kita semua mengarut. Dan satu lagi dia akan mengarut ialah pada hari Jumaat. Jumaat sebelum New York session close. Kalau hari Jumaat, selalunya saya akan stop di sini. Habis London session, saya akan stop. Kenapa? Kebiasaan trader akan cuba close position sebab nak berehat. Jadi masa tu pun market akan gelong. Ada orang tanya saya, yang ni mungkin lebih sesuai untuk stock, mungkin sesuai untuk forex, mungkin sesuai untuk gold. Untuk kripto pun jadi ke? The answer is yes. Untuk kripto pun benda ni sama. Dia tidak ada perbezaan kerana tradernya tetap trader yang sama, tetap duduk dalam timeline yang sama. Jadi dia tetap akan terkesan dengan timeline sebegini. Okey. Jadi kita dah faham dua komponen konsisten, iaitu consistent win rate dan consistent timing trading. Ada persoalan ataupun tidak? Boleh bertanya. Okey. So kalau tiada soalan,
saya akan teruskan kepada stop loss management. Banyak orang bila trade selalu cikgu-cikgu ajar, okey, kita target masuk entry buy, target terus TP. Kita target TP full margin. Duit 10 renjan $10. Tapi tak banyak orang ajar pasal loss. Sebab apa loss ni tak sedap dengar. Kalau pergi kelas best loss, siapa nak loss? Tak ada siapa nak loss. Tapi sebenarnya loss ni unavoidable. Kita bukannya big boys, kita bukannya whales. Kadang-kadang teknik kita tak jadi, gelong. Jadi kita kena ada proper stop loss. Ada setengah tempat mengajar tidak pakai stop loss. Tapi kajian menunjukkan bahawa stop loss penting dalam pengurusan aset. Tanpa stop loss, kita akan kehilangan lebih banyak. Lepas ni saya akan tunjuk. Baca contoh yang saya tunjuk dekat sini. Kalau sehari buat $10 untuk 30 hari, maknanya kita dapat 300. Tapi ada 15 hari kita asyik SL. Loss $5. Still, kalau kita tolak profit dengan loss tadi, kita dapat $225 sebulan. Ada setengah orang dia ajar full margin. Entry pakai semua modal masuk. 20 hari. Teknik Holy Grail. Dapat $100, $2,000. Tapi hari ke-21, dia full margin, dia MC. Bulan tu dia buat kosong. Jadi sebenarnya teknik Holy Grail, kalau tuan-puan tidak ada proper money management, dia akan affect tuan punya capital. Ini adalah the loss pyramid. The loss pyramid ni dia buat oleh para researcher, para saintis untuk kira apa kesan kepada psikologi dan tenaga kita bila kita kerugian. Pada paras 1% loss. 1% loss ni maknanya tuan-puan ada $100, loss RM1. Nak ganti RM1, usaha 1%. Loss RM5. $100, loss RM5, jadi $95. Usaha dia hanya 5%. Pada 10%, 10% usaha, 10% loss, maknanya $100, kita loss $10. Usaha dia ialah 11%. Ramai tanya kenapa? Sebab kita dah cakap tadi, tidak ada orang yang dapat win rate 100%. Mesti ada entry dia yang tak jadi. Apabila dia sampai 20%, 20% loss, maknanya $100, dia loss $20, jadi tinggal $80. Usaha dia ialah pada 25%. Bila sampai dekat 80%, tuan-puan, usaha dia adalah 400%. Satu, sebab kita tahu semakin banyak loss, semakin banyak effort kena buat, dia punya win rate akan drop. Kedua ialah pasal isu trader stilt. Trader stilt ni nanti saya tengok saya ada terangkan ke tak. Tapi psikologinya manusia ni, bila kita dah trade asyik loss, mental kita akan terganggu. Jadi bila kita bercerita pasal modal pokok yang besar, sepatutnya modal pokok kita tidak boleh loss lebih daripada 10%. Alright, so kita akan tengok kepada stop loss. Stop loss adalah satu point di mana dalam entry kita kena cut loss macam mana pun. Contohnya kalau kita target masuk XRP hari ni, saya masuk $1, saya target keluar $1.5. Tiba-tiba dia drop kepada 80 sen, 80 sen. Kita cut loss. So kajian daripada Quant Invest 2015, dia buat kajian selama 50 tahun. Stop loss kena berada pada kadar 20% daripada kita punya entry. So 20% tu kalau kita $1 pada 80 sen. Itu maksimum. 15 pun okey. Dan stop loss yang terlalu tight ni terlalu hampir. Maknanya kalau kita $10, kita cut loss 90 sen ataupun 10% and less ni dia tidak sesuai, tak elok. Jadi kat sini mungkin ada orang persoalkan. Macam mana dekat sini kita kata ideal net loss 10%. Tapi dekat sini kita kata stop loss kena 15-20%. Apa pula logik dia? Macam mana boleh macam ni? Okey, dia penerangan dia adalah pada sini. Capital Management Strategy. Bila kita entry, kita jangan pakai full margin. Kita bahagikan duit kita. Number one, tuan-puan, kalau you ada $10,000, you should keep 50%. Kita panggil 50% ni sebagai start over money. Apa maksud start over money? Let's say you MC. Contoh macam berlaku pada bulan March, market drop kau, tak ada lagi modal.
This is the start over money, to start over again. So sekarang ni kita dah ada 5,000. Kita bagi kepada 3 profile. Low risk profile, medium risk profile dengan high risk profile. Low risk profile ni kita akan cari trade yang lebih stable, lot sizing yang lebih kecil. Jadi kita punya aim mungkin sebulan 10%. Paling cun pun 20%, paling cun pun 30%. Tapi to be fair, to be frank, jarang kita dapat terlalu besar. Kita punya cut loss a bit tight. Kita pakai maximum 15 atau 20%. So kalau modal kita 2,000, kita cut loss $400. Baru $400 over 10,000, $400, Allah. $400 over 10,000 is only 4%. Masih lagi net loss less than 10%. Sama juga, mid risk 2,000 juga. Tapi mid risk ni biasa dia ranging. Ranging tu maksudnya kalau kita baca ATR, nanti ATR dia besar. So kita kena pakai stop loss yang jauh. So stop loss kita sometimes 30%, sometimes 40%, sometimes 50%. Tapi kita hanya pakai 2,000 daripada 10,000. So kalau kita loss pun kita loss dalam 600 kepada 1,000 US dollar. Ataupun 10% of our capital, which is 1,000 lah, 10%. Still within this range. Still within this range. High risk trading, kita akan pakai shitcoin yang mana kita tak letak SL pun. Jadi, tak jadi. So kita bahagi dua juga. Bahagi dua high risk ni, 1,000 ada dua. 1,000 yang 500 pertama ni last start over money untuk high risk. Especially untuk high risk. So 500 yang kedua ni kita pun banyak backs. Kita ada back shitcoin Abu, shitcoin Ali, kita try. Let's say semua pun kita lost. Kita lost 500% of the first capital ni, baru 5%. Let's say tuan-puan memang kata bad luck lah. Semua ni cut loss. Maximum kat sini is 15 to 20%. Still within acceptable range. So inilah capital management strategy yang kita akan tengok. Last kali sebelum saya masuk kepada capital management, kepada teknik, kita akan tengok pada risk reward ratio. Risk reward ratio adalah sangat penting untuk new trader. Sebab banyak trader baru, trader yang masih lagi baru, dia punya confidence level untuk keep dia punya trade long slow ataupun low. Jadi dia tengok biru sikit, dia tengok hijau sikit, dapat $1, $2, $3 dia close. Tapi bila dia float, dia negatif tu, dia pergi bagi jauh, ataupun drawdown dia pergi jauh, $10 pun dia tahan, $30 pun dia tahan. So di sinilah kita kena faham tentang konsep risk reward ratio. Ideally risk reward ni maksudnya macam ni tuan-puan. Kalau tuan-puan saya tunjuk pakai satu lagi. Tak berganti. Okey, kita tengok kat sini Risk reward ni dia sangat penting. Risk reward. Okey. Katakan entry kita pada $10. Kita dah pakai kiraan ATR, kita dapat ATR kita let's say untung $5. Stop loss kita ialah pada patutnya kurang-kurang pun 25 US dollar. So maknanya tuan-puan, ni profit lah, ni profit. Kat sini profit, sini adalah loss. Okay. Maksudnya kalau lah puan TP sekali, boleh SL 2 kali. Baru kita kata kita punya modal jadi kosong. Itu kalau kita pakai ATR RR1 equals to 2. Kalau tuan-puan kata, okay, TP saya $10, loss saya $2.5. Maknanya risk reward dia ialah 1/4. 4 kali kita loss, baru kita boleh habis modal. Tetapi dalam market, satu benda yang ada masalah adalah pada spread. Sebab semakin lama kita trade, kadang-kadang kita akan nampak spread ni akan kacau kita punya TP. Sebab tu dalam Cosmo punya initial teknik, kita punya risk reward ialah 3-2. 3-2 maksudnya apa tuan-puan? Maksudnya kalau kita target win,
kita pada $3, kita punya loss adalah pada $2. Nanti bila kita dah belajar pasal multi-time frame trading, kita boleh tingkatkan kita punya risk reward dengan cara entry di time frame rendah setelah mapping di time frame tinggi. Jadi sebelum saya masuk kepada trading strategi, saya nak tanya tuan-puan, ada tak soalan nak tanya tentang consistent dan stop loss management? Boleh tanya, boleh chat. Okey, tidak ada. So kita akan tengok kepada stochastic. Stochastic oscillator adalah trigger nombor 1 dalam Cosmo. Stochastic menceritakan tentang momentum harga ataupun pergerakan harga. Apa yang dibuat sebenarnya pakai stochastic ni adalah matematik ataupun kiraan tu akan kira harga hari ni berapa ringgit, harga semalam berapa ringgit, harga kemarin berapa ringgit, harga lusa berapa ringgit. So dia akan tengok harga tu makin mahal. Contohnya, tiba-tiba dia tengok trend harga dah nak makin jatuh. 10 orang beli pada harga RM8. 2 orang beli pada harga RM10. Mula-mula mungkin 10 orang beli RM10, 2 orang beli RM8. So dekat situ dia nampak ada crossing of the price. Sebab kalau kita tengok stochastic nanti, stochastic dicerita pasal 2 time frame. Satu time frame pendek, satu time frame panjang. So kalau time frame pendek tu harga dah nampak macam nak mereverse, akan berlaku crossing. Nanti kita tengok pada crossing tu. Tapi sebelum dia sampai dekat crossing, harga tu akan sampai pada satu zone. Zone tu kita panggil sebagai overbought dan juga oversold. Overbought ni dia dekat belah atas, overbought, terlebih beli, dan oversold dia pada belah bawah, terlebih jual. Sebab tu selalu orang salah faham. Orang ingat, kalau dah sampai zone terlebih beli, kita jual. Kalau sampai zone terlebih jual, kita beli. Tak betul. Sebab penting sebenarnya adalah crossing tu. Crossing tu menunjukkan bahawa harga nak berubah. Dan paling penting kita kena faham, stokastik sahaja tidak menunjukkan pergerakan harga secara confirm. Kita perlukan trigger-trigger lain untuk sahkan bahawa harga akan berjalan. Ini adalah setup untuk stokastik bagi kaedah Cosmo. Setup ini berbeza dengan setup di dalam stokastik yang sebenar. Setup dia adalah K period 44, D period 4, slowing 4, price fill close, method exponential, level 80-40. Ada yang tanya saya, kenapa level untuk OS lebih besar daripada level untuk OD? Walaupun sebenarnya kalau kita tengok stokastik original, level dia lah 80-20. Tapi saya tinggikan sedikit kerana berdasarkan saya punya back testing dan juga forward testing. Buy ni, manusia nak buy, sentimen manusia nak buy, dia tak sampai ke tahap oversold. Biasanya dia akan buy lepas harga dah start nak naik. Okay, so kita akan bersama-sama set up benda ni dalam kita punya trading view. Okay, so tuan-puan digalakkan untuk buka trading view masing-masing. Alamak. Bentar Okay, tak apa, saya buka trading view dekat satu lagi lah. So untuk trading view kali ni kita akan pakai BCH USDT lah. Kalau pakai XRP nanti kan pecah jantung, harga tak nak turun, harga tak nak naik, sorry. Okay.
Kita pakai BCH USDT supaya lagi senang. Kejap saya tunjuk saya punya chart Okay. Alright. So saya harap chart dah masuk kan. So macam mana kita nak set up stock? Siapa-siapa yang ada trading view, saya dah pernah terangkan sebelum ni. First kali kita pergi kat butang FX, butang F kat atas ni. Okay. Lepas tu kita pun cari stochastic. Okay, stochastic Jumpa, ambil yang stochastic saja. Tak payah ambil stochastic slow strategy, tak payah ambil stock RSI. Alright. Lepas tu stock kita tutup, dia akan masuk dekat sini. So ini adalah stochastic setup vanilla Kalau kita nak setup vanilla ni, kelemahan dia adalah dia punya crossing ni lambat. Selalu dia lambat. Jadi saya adjust, kita bagi laju, tekan kat butang setting ada butang setting sebelah butang mata. Pakai 4444, pakai 8040. Oh, dia dah hafal saya punya setup So ini adalah penggunaan stochastic yang kita dah set up dalam kita punya komputer ataupun dalam kita punya phone Kalau kita pakai MT4 sama juga. Kita tekan open chart, lepas tekan open chart kita tekan butang F. Yang lain adalah sama. Okay. So, macam mana kita nak guna setup Cosmo dekat stochastic ni? So, ini adalah dia. Boleh tengok dalam gambar. Dia kena ada dua syarat. Syarat pertama, dia kena berada dalam zone. So, kalau dia dekat belah atas, dia dekat zone OB atas ni lah. Atas daripada 80. Dan kalau dia dekat bawah, dia ialah bawah daripada 40. Nampak Satu atas 80, satu bawah 80. Syarat kedua kena ada benda ni. Kita panggil sebagai crossing. Crossing. Warna biru ni ialah main line, warna merah signal line. Dia cross. Dia bertindih. Sama juga macam ni. Dia bertindih. Macam mana kita nak terangkan? Kita terangkan ialah price within OB zone kalau belah atas. Kalau belah bawah, price within OS zone. And crossing occur. Atau kalau kita nak mudahkan, crossing occur within OB zone. Crossing occur within OS zone. Jom kita tengok kepada kita punya BCH yang live tadi. So yang ni ialah contoh-contoh buy signal atau sell signals. Price within OB zone sebab dia belah atas dan crossing occur. Nampak ni dia bertindan ni. So inilah trigger kita yang pertama untuk buy. Dan yang ini pula adalah price within OS zone dan crossing occur. Sebenarnya tuan-puan BCH USDT yang paling mendengar cakap lah kalau ikut teknik Cosmo ni, saya perasan. Pihak lain pun dengar juga, tapi kadang-kadang banyak sangat news, so dia akan terkacau. Okey, jadi itu adalah cara untuk kita decide trigger yang pertama. Boleh ke masuk kalau ada trigger pertama? Tidak boleh, kena tunggu trigger-trigger seterusnya. So, ini adalah test kita. Boleh tak tuan-puan tunjuk kat saya mana OB zone, mana OS zone? Siapa boleh bagi tahu saya? Tengok pada gambar ni. Okey So, yang belah atas ni adalah OB zone, atas 80. Dan bawah ni adalah OS zone, bawah 40. Dan ini adalah crossing, OB zone and crossing, dan OS zone dan crossing. Itu adalah penerangan tuan-puan untuk stochastic indicator. Jadi sebelum kita masuk kepada entry ataupun trigger yang seterusnya, ada tak persoalan tentang kaedah-kaedah setup kita punya stochastic tadi? Okey, bagus. Kalau tidak ada, kita akan terus masuk kepada moving average convergence, divergence ataupun MACD histogram. Stochastic tadi tuan-puan, kita tahu bahawa stochastic ni cakap pasal harga. Dia cakap pasal harga. Tetapi beza antara stochastic dengan MACD adalah MACD dia tengok momentum selepas harga berjalan. Kalau tadi kita kata stochastic tu dah kata harga nak bersilang. Harga nak bersilang, kalau tengok gambar kan, dia bersilang. Tapi MACD dia tak ada silang-silang. Dia cerita pasal harga tu naik atas ataupun harga tu turun bawah. Sebab tu dia ialah diverge ke atas.
Saya tak suka perkataan diverge, saya guna perkataan upslope. Up, senang nak faham. Converge maknanya dia melengkung ke bawah, converge. So saya panggil downslope. Dalam MACD, dia ada satu line yang sebenar-benarnya kalau tuan-puan tengok dia ada satu line kosong tengah-tengah ni. Dan banyak trader dia kata macam ni. Kalau harga above 0 buy, harga bawah 0 sell. Sebenarnya ini tidak tepat. Yang kita nak tengok adalah sebenarnya dia naik dan dia turun. Ada satu lagi panggil MACD line. MACD line ni hampir sama dengan stock, tapi saya tak terangkan dalam saya punya teknik Cosmos, sebab itu tak pakai. So ni adalah setup kita 2, 34, 1, fast 2, slow 34, MACD 1, price fill kasih close, level kita biarkan kosong. So sama, pergi dekat kita punya chart, tekan butang FX, cari MACD. Cari MACD, tekan MACD. Kemudian pergi dekat kita punya setup, bukannya mata yang dia ni, tekan 2, 34, close 1. Okey. So sekarang ni kita nampak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, okey, tak apa. Kenapa ni je keluar? Saya reset balik So sekarang ni ada stop. Okey. Kita tekan FX, MACD. Alright. Tukar setup dia jadi 2, 34, 1 Okey. So kalau dalam trading view, dia tak nampak dia punya histogram. Sepatutnya dia akan keluar histogram Kalau kat MT4 kelebihan dia akan keluar line. Lebih senang untuk kita tengok dia turun ke naik So dia akan jadi macam ni lah. Kalau tuan-puan perasan ada line 0, and then dia naik atas, dan dia turun bawah, naik atas, turun bawah. So macam mana kita nak interpret tuan-puan Macam mana kita interpret kita MACD histogram? Kita tengok arah MACD tadi. So kalau dia ke atas, itulah buy signal yang kedua. Dan kalau dia ke bawah, itu adalah sell signal yang kedua. So gambar ni kita berlatih semula. Apa yang kita nampak pada harga dia turun, kemudian dia mendata, kemudian dia naik. Pasal orang tanya saya, boleh tak saya nak enter pakai MACD saja? Jawapan saya tidak digalakkan. Sebab MACD dia kena pair dengan stock, dia kena pair dengan engulf. Kalau kita pakai stock saja akan ada fake out. Kalau kita pakai MACD saja akan ada fake out. Kalau kita pakai engulf saja akan ada fake out. Jadi kita tengok pada kita punya real chart tadi, kita gabungkan stock dan kita gabungkan kita punya MACD kat sini. So tuan-puan tengok ni. First kali kita dah nampak dekat sini ada sell signal sorry ni tak berapa jelas. Kita ambil yang ni jelas sikit. Cari yang lebih jelas. Okay, this one. So price dah ada crossing. MACD pula down slope. MACD down slope. So kita akan tengok nanti setup yang ketiga. Kalau kita entry, kita dah profit. Okay? Alright. So itu adalah berkaitan dengan MACD. Ada persoalan tak tentang stock? Ada persoalan tentang MACD? Okey, bagus. Kalau tak ada persoalan, kita akan tengok pada engulf. Dalam chart, dia ada buy, dia ada sell. Sell dengan buy ni, dia akan letak dalam order book. And then, dia akan ada price range. Price range menceritakan tentang purata. 10 orang beli harga RM10, 10 orang beli harga RM5, 10 orang beli harga RM2. Di situ bila ada price range, dia akan ada volume. Walaupun ada 10 orang beli RM8, seorang trader mungkin beli 100 unit. Ada seorang lagi trader beli 5 unit. Okay. Bila dah ada volume, dia akan ada candlestick. Sebab dia akan tengok harga naik ke harga turun, harga naik ke harga turun. Bila dah ada candlestick, dia akan ada pattern. Bila dah ada pattern, dia akan ada chart pattern.
Tak faham kan? Saya lukis balik, saya bagi faham balik Kita tengok kalau sini dah boleh jalan, tak boleh jalan. Okey. Kita tengok balik saya cerita pada awal Okey. Dia akan bermula dengan berlakunya order. Order. Dia akan ada buy order, dia akan ada sell order. Setengah trader dia pakai order book trading. Maknanya dia tengok order book, dia buat decision. Tapi saya rasa order book ni tak accurate. Problem dengan order book adalah banyak trader besar, dia tak letak order dalam book. Dia akan keluar instant. Bila order book dah executed, dia dah run, berlakunya volume. Berlakunya volume. So sebenarnya volume ni sangat penting. Bila volume high, kita tahu bahawa harga nak bergerak. Selalu kalau saya pakai Money Flow Index, MFI, untuk tengok volume. Sebab Money Flow Index dia bukan cerita setakat volume, dia bagi tahu volume tu nak buy ke nak sell. Okay, lepas dah berlaku, sebelum volume akan berlaku price range. Price range ni dia menceritakan kat mana orang banyak buy, kat mana banyak orang sell. Bukan orang buy, orang sell, lebih tepat kat mana orang PO buy, kat mana orang PO sell. Okay, masalah ni kalau kita trade pakai price range, apa yang berlaku adalah setengah whale dia akan main. Dia akan semua orang nak sell sini, aku tarik, pak. Liquidated lah, habis. Semua orang buy sini, dia pun tarik harga. Liquidated lah. Tapi volume, orang tak boleh nak tipu. Sebab itulah benda yang keluar. Dia sedikit lambat bila kita entry, tapi situlah sebenarnya yang paling baik. Satu masa nanti mungkin saya akan cerita pasal trading pakai volume. Bila volume dah berlaku, dia akan masuk ke dalam candlestick. Okay. Candlestick terbagi pada dua komponen Kita ada dia punya body dan kita ada dia punya shadow. Before body dengan shadow, dia ada open candle, dia ada close candle. So setengah orang dia trade close candle. Saya dulu trade close candle, sekarang ni saya trade close candle. Dulu saya trade open candle, sekarang saya trade close candle. Kenapa? Saya akan ceritakan satu masa lepas ni. Okay. Lepas candle dah ada, kita akan ada candlestick pattern. Masuk candlestick pattern ni, pattern candlestick, kita buat konklusi apa yang bakal berlaku. Bila dah ada candlestick pattern, kita akan ada chart pattern ataupun kita punya map. Nama lain adalah map. Sampai sini kita faham pasal prinsip harga. Saya akan fokus sekarang ialah kepada candle sahaja. Okay. Candlestick terbahagi kepada 3 bahagian apabila kita dah close. Close tu maknanya dah habis Dia ada dia punya upper shadow ataupun wick. Ni yang paling tinggi, ini yang paling low, dan dia ada dia punya body. Okay. Shadow ni atas sekali ialah bahagian yang tertinggi orang beli harga tu pada satu masa. Contoh kalau kita ambil H1 ataupun hour 1 pada saat 8 pagi contohnya, harga tertinggi orang beli pada harga RM8. Dan bawah ialah yang terlow. Contohnya kita kata RM6. Open ialah harga masa candle tu mula. Close adalah pada masa candle tu close. Hijau bermaksud harga bergerak ke atas dan merah bermaksud harga bergerak ke bawah. Tuan-puan faham pasal candle. Tapi apa sebenarnya berlaku dalam candle ni? Okay, apa yang berlaku sebenarnya dalam candle ni? So kita akan tengok kepada apa yang berlaku. Saya akan buka pen. Okay. Alright. So sebenarnya harga ni dia tak statik. Dia berlaku jual, beli, jual, beli, jual, beli. So dia start dengan dia naik dulu. Orang beli. Dia turun. Okay. And then dia lawan, orang beli balik. Itu contoh satu candle
Dalam fasa ni, hanya berlaku satu je keadaan harga, iaitu harga jatuh. Dalam fasa ni, harga naik dan turun. Dalam fasa ni, harga turun dan naik. Bila jadi candle, dia akan jadi macam ni. Yang berlaku penurunan sahaja akan jadi body, berlaku turun naik dan turun naik akan jadi shadow. Dan ni akan jadi candle merah sebab dia lebih banyak turun daripada naik. Itulah juga sama dengan sifat kalau kita panggil sebagai spinning ataupun top candle, spinning top candle. Maknanya kat sini berlaku fierce, buyer seller, buyer seller, buyer seller, buyer seller, buyer seller, buyer seller, fierce turun naik. Sini pun berlaku fierce turun naik dan dia jadi cenonit je body. Dia ada net close dan open. Selalunya orang gunakan candle macam ni untuk reversal. Tapi saya tak akan cerita pasal ni. Okay. So dah faham pasal sifat candle, kita akan tengok pada engulf. Doktor nak tanya. Ya. Macam candle ni kan, dia macam nak lengkapkan satu candle tu, dia berkaitan dengan masa juga ke? Ya. Semua dia sama, dia TF fix. Sebab tu kena faham, bila candle nak close, buyer atau seller dia akan try to cantikkan candle pada kehendak dia. Okay, contohnya macam 15 minit kan? Satu candle tu mewakili 15 minit, apa yang berlaku macam tu? Ya, betul. Oh, faham. Okay, sebenarnya saya nak cerita lepas ni masa bahagian time. So saya akan cerita H1 habis pukul berapa, H4 habis pukul berapa, tapi sekejap lagi saya tunjuk. Okay. So sekarang ni bila kita cakap pasal engulf buy dia cerita tentang satu candle merah. Candle merah maksudnya turun kan, diikuti oleh satu candle hijau, iaitu candle naik, dan belah atas dia hijau ni lebih tinggi. Itu je. Kat luar ada banyak sangat penerangan tentang konsep engulf. Saya tak nak cerita. Saya cerita pasal ni je. Merah diikuti oleh hijau, yang belah atas dia lebih tinggi. Lebih tinggi tak kisah sama ada yang tinggi tu adalah dia punya body. Tak kisah kalau yang tinggi tu hanyalah shadow. Tak kisah kalau bawah dia terekspos. Maknanya dia tak cover makan bawah kat atas. Dia atas tu penting, bawah tak penting. Di atas sikit pun tak apa, di atas banyak pun tak apa. Yang pentingnya atas tu untuk buy. Kadang-kadang tak cukup satu candle, dia terpaksa dimakan. Perkataan engulf tu maksudnya makan. So dia makan oleh satu hijau, dua hijau, tiga hijau. Maksimum 3 hijau. As long as ada 3, 2, 1 hijau, yang dia punya tinggi belah atas lebih tinggi kat belah hijau ni daripada yang merah, itulah engulf buy. Okay. Sell cerita yang sama. Bezanya belah kiri hijau, belah kanan merah. So kalau buy, kita tengok belah atas. Kalau sell, kita tengok belah bawah. Cerita yang sama. Dia boleh engulf sama ada body. Dia boleh engulf dengan shadow. Dia boleh engulf belakang dia terdedah. Tak ada masalah. Dia boleh engulf pakai 1 atau 2 atau 3 candle. Tak kisah. Asalkan dia lebih. So soalan dia, bila kita dah ada engulf, kat mana kita nak entry? Kalau stop, kita kata kita entry bila kita dah dalam OB zone and crossing, first trigger. Make this straightforward lah. Atas, bawah. Engulf ni bila kita nak enter? Kita enter semasa time frame close. Contoh kalau kita pakai H1, jangan enter 8.30 malam. Jangan enter 9.30 malam. Enter pukul 9. Enter pukul 10. Contoh gambar kat sini tuan-puan. Saya tunjuk tadi. Dekat sini kita nampak belum engulf. Kat sini kita nampak ada engulf. Kita jangan masuk kat sini. Kita masuk dekat sini. Apabila candle ni dah close. Okay? Kenapa kita kata kita kena masuk masa candle close? Kenapa kita tak boleh masuk je? Kita takut terlepas ni. Sebab
Selalunya bila candle dah close, harga akan lawan. Dia akan lawan. Kalau candle tu candle merah, harga seterusnya tu akan jadi hijau kejap. Kalau yang dia sebelum tu dia hijau, dia akan jadi merah kejap. Dengan cara ni, kita akan dapat harga yang lebih cun daripada yang kita masuk tadi. Okay? So, candle dari closing time. Lepas ni kita tengok pada time frame. Nanti kita akan bincang pasal benda tu lebih detail. Tapi kadang-kadang, dia engulf, dia lari jauh. Bila nak masuk? Paling cantik kita masuk adalah di kawasan yang kita panggil sebagai base. Base ni macam mana kita nak lukis. Kita ambil kotak. Kita lukis daripada shadow candle merah yang belah atas kepada shadow yang belah bawah. So, ini adalah base. Kalau harga tu jatuh balik dalam base, kita masuk, tu paling cun. Tak dapat base, kita dapat length of green candle tadi, yang engulf candle pun okey. Tapi profit akan jadi kurang. Kalau dia lebih sikit pun okey. Tapi kalau dah jauh sangat, jangan kejar. Not worth tu, kejar. Biasa saya kalau dah lebih 15%, saya tak kejar. Okey, jom kita praktis buat engulf sama-sama. Tengok dekat trading view tadi. Saya akan besarkan dekat bahagian kolom ni. Kita lukis sama-sama. Okay? So, number 1, kita tanya. Dekat sini, ada engulf ke tak ada engulf? Tak tahu. Ada engulf So, kita pun ambil rectangle. Kita lukis. Macam nak lukis? Kita ambil daripada yang belah atas yang kita makan kepada yang belah bawah yang kita makan, kita tarik. Ini senang kita nak showkan. Okay. So ni ada engulf. Dah ada engulf kan. Saya tarik, dia tak sampai ke ujung dia. Kita lebihkan sikit. Okay. Alamak, dia dah tak boleh nak tarik. Tak apalah. So maknanya kita tahu dia dah engulf. So kat mana kita nak entry? Kalau kita dah jumpa macam ni. Kita entry kat sini ke? Betul ke entry kat sini ke? Betul ke? Salah Entry kat sini ke? Salah Kita entry kat sini. Kita entry setelah engulf berlaku. Okey. Saya bagi situasi nombor 2. Berlaku tak engulf? Ada. Berlaku tak engulf? Berlaku kan? Ya. Kita nak entry kat mana? Dekat candle merah tu. Yang mana? Yang ni ke? Lepas dia. Ya, dekat sini Kalau kita enter kat sini, kita masih untung Tapi kalau kita lambat tengok, dia dah run sampai sini, tak usahlah enter, rugi. Faham Run ni don't kejar. Kalau dia masuk, untung. Contoh lain kita ambil yang lebih senang nak nampak. Ini satu contoh yang mana kita jangan kejar, tak worth. Ni pun tak worth. Contoh yang tak berapa nak worth it Dia dah sampai dekat atas lah dia punya closing dia. Kat sini lah, tak payah kejar. Yang lain yang contoh word untuk kejar. Saya tunjuk yang mana yang contoh word untuk entry. Okay. Kalau macam ni, kalau kita masuk still word, kita dapat profit sikit lah. Sebab ni mesti ada major time frame yang kacau ni. Yang ni pun sama. Kalau kita enter, dia akan masuk dekat sini. Still worth it still untung. Boleh nampak tak ni? Kena saya lukis. Saya lukis lah So katakan, kalau dekat sini kat sini lah, ni yang lebih jelas So dia dah candle close. Yang ni memang ideal sebab dia masuk base balik. Nampak tak? Dia dah close, lepas tu dia masuk base. Oh, cantik. Memang sedap, untung banyak. Okay. Saya nak bagi satu extra tips Kalau you nampak railroad chart railroad chart ni maksudnya ada dua chart, satu body dia dengan body sebelah dia hampir sama besar. Boleh nampak kat sini? Kena saya zoom lagi. Nampak tak? Body dia dengan body sebelah hampir sama besar. Railroad entry adalah sangat strong. Railroad yang kedua sangat strong. So kalau macam ni kita tahu dah lah engulf. Dan kita tengok ada railroad lagi. Dia akan pergi jauh. True enough. Harga memang pergi jauh. Okay. Ini contoh railroad yang kedua. Hijau, merah. Body. Besar-besar body.
harga akan jatuh jauh. Ni pun contoh railroad juga. Railroad, hijau-hijau, besar-besar, body dia sama besar, hampir sama besar. You follow the second chart, the second engulf, memang jatuh jauh. Sebab apa dia akan jatuh jauh? Sebab sebenarnya kalau body besar, maknanya whale tengah gaduh dengan whale. So whale yang kedua yang menang tu, itulah yang kita follow. Okay, alright. So dah faham tentang engulf. Ada soalan tak? Macam tadi tu, Dok. Macam kita tengok tadi chart tadi untuk di satu day kan. Maknanya setiap candle tu mewakili setiap 1 jam ke macam mana? Tak, bukan. Ini lepas ni time frame Kita terus kat pada time frame dululah Okay, time frame Time frame is about market candlestick ni, time frame ni dia cerita pasal harga yang berlaku dalam satu tempoh. Dia kalau general dia start dengan M1. M1 ialah 1 minit. M5 ialah 5 minit. M30 ialah 30 minit, H1 ialah 1 hour, H4 adalah 4 hour, D1 adalah 1 day, week 1 ialah 1 week, MN atau 1M ialah 1 month, YTD ialah year till date. So macam saya tahu cakap, each time period ni ada own story. Kita tak boleh nak kata kalau day 1 buy, bawah semua kena buy. Tak. You boleh buy dekat M15, sell dekat D1, tetapi bila mana kita trading, kita galakkan untuk multi time frame in the same direction. So kalau you dah nampak bigger time frame, contohnya you pakai leverage, so you punya bigger time frame will be D1 lah, ataupun week 1, dah nampak sell, avoid buying dekat H1 ke M13 ke M15. By the way, Cosmo tak recommended untuk H1 you boleh pakai direction yang sama supaya lebih strong. Tapi kalau you nak buy pun tak ada masalah, cuma TP you kena lebih halus, tu je beza dia. Okay, so back kepada soalan daripada Lutfi tadi, apa cerita dalam each time frame kan. So cerita dia adalah macam ni. Kalau kita pakai D1, candle ni akan close, open pukul 8 pagi waktu Malaysia, hari Selasa contohnya, dan tutup pada, di bawah dia akan buka, open hari Selasa 8 pagi, tutup 8 pagi hari Rabu. Itu untuk D1. So satu candle ialah 1 day. Faham tak? No. Faham. Kalau H4 4H dia akan buka, katakan kita start pukul 8 pagi, dia akan start pukul 8 pagi, nak kira waktu Malaysia, dia akan tutup pukul 12. Okay, so, faham. Kalau you nak fikir dari segi logiknya, satu D1 ni gabungan berapa H4? 6. 6, betul. Okey. Satu H4 berapa H1? 4. Okey. Faham tak kenapa saya cakap engulf dia boleh sampai 3 candle? Nampak tak kenapa? Tak nampak? Sebab satu H4 ada 3 H1. Kalaulah tadi kita dapat satu merah dengan 3 hijau, okey, satu merah dengan 3 hijau dekat H1, contoh saya nak bagi nampak ni. Okey, ni kan. Kalau katakan ni candle H1, awak rasa H4 ni warna apa? Dapat bayang tak? Tak dapat. Dia punya H4 dia akan jadi warna merah. Dekat sini akan jadi dia punya shadow. Sini akan jadi shadow, sini akan jadi body. Boleh bayangkan tak? Tak boleh bayangkan. Nak saya lukis? Okay, saya lukis Saya lukis new. Don't save. Okay. Saya lukis satu hijau. Okay. Saya lukis merah. Ni H1 Ni merah lagi. Ni merah lagi. Nanti bila jadi H4, dia akan jadi macam ni. Ni akan jadi shadow. Kat sini akan jadi shadow. Sini akan jadi body. Sama tak? Nampak tak? Betul tak?
Ya, sebab tu saya cakap dia boleh engulf walaupun pakai 3 candle because of that. Kalau you fikir logik sama. You ambil sekarang ni M15. M15 you gabung 4, you jadi H1. Tuan. Betul tak? Betul. You ambil M5 gabungan 3 M15. 3 M5 jadi 1 M15. So you kalau you boleh faham relatif masa tu, you boleh tahu kat mana nak tengok time frame yang dia punya mapping dia. Of course macam D1 dengan H4 tu lain cerita lah. Diorang ni lebih strong lah. Okay. So tadi kita dah terskip beberapa slide. Saya patah balik kepada every ada soalan tak? Ada apa-apa lagi yang ada soalan? Tak ada soalan Ada soalan? Tak ada. Okay, good. Sekarang kita tengok pada average true range apa maksud average true range ni tuan-puan Average true range ni dia cerita tentang harga tu bergerak. Contoh kita tahu tadi kan, dia harga turun naik kan. Bila dia naik 15, dia turun 15, dia naik 5, maknanya perjalanannya kalau ikut kilometer 15 km, 5 km, 20 km. So tu kita panggil range. Range. 20 ATR, average true range. Semakin besar range, kita panggil market is ranging. Dan bila kita kata market is ranging, bermaksud market tengah volatile. Lagi besar range-nya, lagi volatile market. Itulah cerita dia sebenarnya. Tapi ranging ni, somehow or another, dia tidak lari daripada Fibonacci, dia tak lari daripada support resistance. Sebab dia boleh lari pun pada tempoh yang hampir sama. Sebab tu saya kaji pasal ATR dan saya temui satu kaedah untuk gunakan ATR untuk cari take profit, untuk cari stop loss, untuk cari break even. So contoh, kita kata kita punya RR default bukannya RR yang sebenar RR generic untuk user baru kita pakai 32. So kalau kita pakai 32, maksudnya TP kita akan kali 3 ATR dan kita punya stop loss akan kali dengan 2 ATR. So contoh kalau kita dapat $10, ATR dia $1, take profit kita ialah ATR kali 3 dapat 13. Stop loss kita ialah ATR kali 2, so kita tolak 10 tolak 2 jadi 8. Okay, mana nak jumpa ATR ni? Okay, jom kita buat live punya sample. Kita buka BCH tadi. Number 1, kita dah ada kita punya stop. Okay, kita dah ada kita punya MACD, kita tambah kita punya ATR. Pergi ke FX. Okay, pergi dekat average true range. Average true range kita tekan. So, average true range ni tak payah edit. Sebab kita pun bukan nak tengok sangat, kita kecilkan je lah. Kita buat syarat je sebab kita nak tengok je dia punya value. So, kita turunkan MACD pun kita boleh turunkan sikit sebab terlalu tinggi. Alright, kita nak fokus pada stop dengan ni. Okay, katakan sekarang ni kita dah nampak signal ada crossing kat sini. Betul tak? Crossing tak? Crossing kan? So, signal pertama, trigger pertama. So, market is in overbought zone and crossing. Kita pun cari. Market down slope. Market dah down slope dah ni. So, kita pun cari engulf. So, engulf dah ada kat sini. Kita ambil kita punya rectangle. Kita draw engulf kat sini. Okay, kita pun draw engulf. Alright. So, kita dapati dia engulf di sini. Dah sini dah engulf Mungkin orang tak nampak dia engulf is valid even if it's 1 pip So dia engulf sini sikit, ceronek je engulf ni. Dia ada engulf. Lepas tu kita tengok betul. So boleh entry dekat sini. Berapa ni? 362.17. Kita enter. Kita pun dah letak enter. Sekarang kita nak kira TP, kita nak kira SL. Bawa turun yung indikator. Bawa turun sampai kena dekat ATR. So ATR value dia berapa? Tengok belah kanan tuan-puan. ATR value ialah 3.12. So 3.12 kali dengan 3, kita akan dapat 9.36. So kalau harga dia 361.69 tolak dengan 3.96, 361.69 tolak dengan 9.36. So kita akan dapat 352. Allah.
kita akan dapat 352 plus minus lah. So kita letak TP dekat 352. Capai tak? Ngam-ngam dekat sini kita tengok harga nak buat reversal. Nampak sini? Harga nak buat reversal tapi dia jatuh lagi lah. Kan? Jadi sebenarnya nak cakapnya, sebenarnya ATR is related to ada technical indicator. Pusing-pusing cerita sama. So sekarang ni kita dah dapat TP, SL pula. Tadi SL kita kata 2 ATR. So kalau 3.12 kali dengan 2, kita dapat 6.24. Okay? 6.24 campur dengan 362 tadi, dah akan dapat 368. So 368 you punya SL cun-cun lah. Alhamdulillah dalam entry kali ni tak kena SL. Atas sikit. Okay? Boleh nampak Alright. So, itu adalah cara pengiraan TP dengan SL. So, sama entry dekat 12,000. ATR 300. So, TP ialah 3 ATR jadi 900. TP dekat 12,900. SL pula dia akan jadi 300 kali 2. Jadi 600. 12,000 tolak dengan 600. Sekitar 11,300. Next, kita cerita pasal break even. Apa maksud break even? Break even ni ialah satu kaedah untuk kita kurangkan loss. Kajian menunjukkan daripada Quant Invest 2015 punya study, 53 tahun orang kaji, break even akan memastikan kita punya untung tu berkekalan untuk masa yang panjang. Okay. So, apa maksud break even? Macam ni kita buat ialah kita akan naikkan stop loss apabila harga dah berjalan. Contoh, dekat sini kita enter pada 12,000. Kita letak take profit 12,900. Kita letak SL 11,300. Harga naik ke 1 ATR. 1 ATR adalah 300. So dia naik kepada 12,300. Apabila dia naik kepada 12,300 ataupun kalau kita nak lebih pun tak ada masalah. Ikut kepada kita keberanian. Break SL tadi kita naikkan kepada entry point which is 12,000. So kalau katakan tiba-tiba market langgar, market tiba-tiba reverse, langgar kita punya entry, kita tak rugi apa-apa. Tak ada untung, tak ada rugi. Kalau kita biarkan sampai SL, kita rugi 300. Bila kita letak break even, satu kelemahan dia adalah break even akan menyebabkan kita kena BE lagi banyak lah. Tapi kalau kita dah kena BE, kita tengok market, kita rasa boleh enter lagi ni, enter je. So prinsip dalam Cosmo adalah re-entry as long as the entry is valid. So kita ingat balik macam mana kita nak Cosmo. Number one, cari stock first. Sebab stock ni dia akan paling awal yang kita akan dapat signal. Stock is reversal. Sebab tu kita nak jumpa yang pertama. Number two, find MACD. Number three, find engulf. So kita jumpa 3. Stock, MACD, engulf. Kita wait for candle close. Wait for candle close, kita enter. Lepas kita dah enter, kita cari TP, kita cari SL. TP generate 3 ATR, SL generate 2 ATR. Bila harga dah jalan, kita pakai SL to entry price. Bila dia reach 1 ATR. So, kita nak berlatih atau kita boleh terus kepada yang seterusnya. Okay, kita akan pergi kepada yang seterusnya. Time frame kita dah cerita. So, kita akan terus masuk kepada multi time frame strategy. Apa tujuan kita tengok multi time frame? Tujuan kita tengok multi time frame ialah supaya time frame yang lagi besar menjadi map ataupun peta kepada entry di time frame lebih kecil. Nombor 1, kita akan minimalkan orang kata libas. Maksudnya biasanya market time frame lebih kecil, contoh macam M15 ni, dia mudah kena libas. Tapi bila kita pakai time frame lagi besar, dia akan kurang libas sebab dia akan follow. Nombor 2, kita nak enter time frame besar tapi kita gunakan entry di time frame kecil untuk kecilkan kita punya stop loss. Nombor 3, kita gunakan time frame kecil untuk enter di time frame besar sekiranya kita terlepas candle close. Macam saya cakap tadi, candle close ni kita kena tunggu sampai candle close. Tapi kadang-kadang pagi kita tak sempat tengok chart pukul 8.
Macam mana kita nak masuk kan? So kita gunakan time frame kecil pun kita boleh guna. Okay. So itulah fungsi-fungsi multi time frame. Multi time frame ni dia boleh guna nombor 1 untuk kita map bila kita masuk ke time frame yang kecil. Nombor 2, kita boleh gunakan untuk dapatkan TP yang lagi besar. Contohnya kita masuk dekat day 1, kita map pakai day 1, entry pakai M15, tapi kita TP kita pakai day 1 balik. So kita akan lebih daripada 3 ATR dekat M15. Nombor 3 ialah macam saya cakap tadi, kalau kita terlepas entry masa candle close. Dan nombor 4, kita nak reducekan kita punya stop loss. Okay, so saya akan bagi contoh Dekat week 1, kita nampak dekat sini dah ada cross. Sorry, tak apa. Dia tak penting cross sebab dia tak perlu nak semua Cosmo. Kita nampak dah ada MACD down slope. Kita nampak dah ada candle close, dah ada engulf sell. Kita pergi kat D1, kita cari setup. So kita nampak dekat sini dah ada price in OB zone and crossing, price down sloping, MACD down sloping, dan kita dah ada engulf sell. Okay, kita enter kat sini. SL kita pakai SL day, iaitu 2 ATR day. TP kita pakai ATR weekly. Boleh faham tak? Kalau tadi kita kata kita pakai TP 3 ATR, tapi kat sini kita pakai TP weekly. So kita akan dapat untung yang lebih banyak. Okay, contoh lain, kita nak masuk weekly kan, tapi Isnin kita busy. So Selasa baru kita dapat tengok chart. So kita gunakan day 1 untuk kita masuk entry ke hari Selasa, dan kita boleh dapat untung weekly. Okay, so itulah penggunaan multi time frame strategy. So sampai sini ada soalan tak tuan-puan? Okay, bagus. So kalau tidak ada, kita proceed kepada topik rejection retest entry. Kalau tadi multi time frame, kita gunakan time frame besar untuk map bagi entry time frame kecil. Rejection retest entry adalah satu kaedah kita map secara prediction. Kita menjangka apa chart akan berlaku seterusnya. Sifat market ni, sifat harga, first kali dia akan masuk ke dalam kita punya zone harga. Okay. Kemudian dia akan reject. Dia akan reverse. Itu signal yang pertama. Kemudian dia akan masuk balik. Harga yang kita nak reject tadi, dia akan pergi lebih jauh. Kemudian dia akan turun lagi. Lepas tu dia akan cuba naik lagi. Tapi kali ni lebih lemah. Ini dia akan turun jauh. Ni sifat dia. Dia akan reject. Dia akan naik. Dia akan turun balik. Dia naik. Dia reject. Dia naik lagi jauh. Dia reject, dia naik lagi, dia reject, macam tu. So, ada dua variant kepada sifat RRE ni, kita panggil sebagai head and shoulder dengan Quasimodo shoulder. Head and shoulder, cerita dia, mula-mula dia harga dia sangat rendah, lower low. Lepas tu dia pun dapat new high dia kecil je lah, lower. Lepas tu dia turun lagi, tapi kali ni dia turun lebih tinggi, higher low. And then dia akan pergi lebih tinggi, higher high. Nampak tak? Lebih tinggi daripada yang ni. Kemudian dia turun, dia lebih kurang kat kawasan ni. Dia tak akan turun sampai bawah. And then dia akan naik lagi, tapi tak cukup tinggi. Sampai sini sahaja dia naik. So dia punya paras dekat sini, kalau kita ukur pakai kita punya rectangle ataupun yang lain, dia akan sama dengan kat sini length dia. And then dia akan drop. Ni dia panggil head and shoulder pattern. Tapi bukan semua dapat head and shoulder pattern. Kadang-kadang you dapat Quasimodo shoulder. Quasimodo shoulder ni, dia akan naik, dia akan turun. So, lower low, higher low. Kemudian dia akan jadi higher high. Kemudian dia akan turun sampai sini. Dekat sini takkan very obvious, tak nampak. Biasanya tak nampak kat sini. Tahu-tahu dia dah turun sini, lepas tu dia akan buat shoulder baru. Bahu baru, tapi bahu ni lebih rendah. So, ni dua sifat. Kadang-kadang dia jadi macam ni, kadang-kadang dia jadi macam ni. So ni kita panggil Quasimodo shoulder. Bahu yang belah
belakang, yang belah kanan lebih tinggi daripada bahu yang belah kiri. Okey. Kalau kita tengok daripada kita punya chart BCH ni, kadang-kadang kita boleh nampak Quasimodo shoulder ni. Ni adalah contoh Quasimodo shoulder tuan-puan Shoulder pertama, kepala, shoulder kedua. Harga jatuh. Ada lagi tak yang Quasi? Ni head and shoulder. Shoulder, head, shoulder. Lepas tu turun. You boleh nampak sebenarnya benda ni berulang-ulang. So, shoulder boleh digunakan sebagai kaedah untuk kita entry. Kita akan target untuk masuk di higher high dan exit di lower low. Kita akan target untuk buy di lower low dan exit di higher high. Ada banyak lagi mapping tapi yang saya tak ajar, iaitu Elliott wave dengan Wyckoff theory. Mungkin satu masa nanti kita boleh belajar. So, itu adalah more or less tentang Cosmo trading strategy. Lepas ni saya nak tunjuk kepada kiraan money management. Ada soalan tak sampai sini? Tak ada Okey. Untuk kiraan money management, saya akan tunjuk dekat sini. Okey tuan-puan tengok ramai orang dia bila pakai leverage market dia kurang jelas tentang benda ni. Katakan tuan-puan ada $1,000. Okey. Harga aset ialah 100,000. Betul tak? Betul ATR dapat 30. So bila kita kira ATR ATR 10 lah. 10. So bila kira ATR bahagi kali 3 kali ATR 15. ATR kali 2 jadi 30 drawdown. Okey. Sedangkan kita kata untuk low risk asset kita punya drawdown hanya 20% ataupun 15%. So macam mana kita nak adjust benda ni? Kita nak kena maintain kita punya drawdown kekal kat 15%. Modal kita kena separuh daripada kita punya modal sedia ada. Drawdown ni kita kena maintain at all time kepada kita punya capital tadi. Yang ni. Yang ni. Jadi tuan-puan kalau kita kata kita punya cut loss is 15%, tapi ATR tak membolehkan kita capai 15%, maknanya kita modal kena dikecilkan. Kalau katakan kita punya target ialah cut loss 15%, tapi bila kita buat ATR kita kecil je tak sampai 15%, kita boleh besarkan modal. That's how it works. So dengan cara ni, kita punya loss akan maintain dekat 15%. Kita follow market, bukan market follow cut loss kita. Okey, itu satu benda berkaitan dengan capital sizing. Kedua, saya nak share tentang macam mana kita nak kira kita punya win rate. Katakan lepas minggu, kita dah masuk 20 entry, kita kira berapa kita punya loss, kita kira berapa kita punya win, kita kira kita punya berapa loss. Ambil kita punya win, bahagi dengan total trade, kali dengan 100. Kita akan dapat kita punya win rate. Tapi win rate sahaja tidak menceritakan tentang quality trading. So setiap kali kita trade, kita akan dapat duit kita tahu berapa dolar ke berapa persen ke, kita kira dia punya purata. Nak kira purata adalah win kali purata dapat berapa ringgit, loss kali dengan loss dapat berapa ringgit, kita akan dapat net win. So kalau kita tak nak paling kepala, kita tahu macam ni. Kalau kita tak modal 100, hujung minggu kita dapat berapa? Katakan 120 bahagi dengan total trade kita. So kita tahu, satu trade kita boleh jana $1.2. Dengan cara ni, baru kita boleh kali dengan frekuensi. So instead of kita target berapa banyak kita nak dapat sekali entry, kita target berapa kali kita nak entry dalam masa sebulan. Dalam kaedah Quant mementingkan frekuensi. Lagi banyak kita entry, lagi better dengan syarat setup mesti ada. Itu sahaja untuk presentation pada hari ini. Jadi saya buka kepada tuan-puan sekiranya ada soalan. Boleh bertanya. Okey, sekiranya tidak ada persoalan, kita akan akhiri pada waktu ini dengan tasbih kifarah dan suratul As.
Okey doktor, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih.